Jangan malu, jangan segan. Kita nak belajar, kita tak boleh malu. Alright. So, kita teruskan kepada bab 4 iaitu bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey. Boleh nampak atau kurang jelas? Kurang besar? Nampak. Tu dah ada suara sikit dah. Okey lah. Okey. So, apa dia? Okey. Dia kata asal dia perkataannya fungsian. So, fungsi. Fungsi. Kita nak tahu dalam organisasi perniagaan ni ada bahagian-bahagian, ada fungsi-fungsi utama dalam perniagaan. So, apa dia fungsi-fungsi dia? Okey. Jadi, kita nak tengok. Kata kunci bahagian fungsian, tujuan apa? Kenapa kita perlu ada fungsi dalam setiap organisasi? Dan bagaimana interaksi fungsi, sesuatu fungsi itu dia berinteraksi dengan fungsi yang lain. Okey. Dalam bab ini, kamu boleh menjelaskan apa dia bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan. Bahagian ya, bahagian-bahagian apa? Part dia. Okey. Kemudian tujuan. Tujuan setiap bahagian fungsi. Kemudian macam mana kamu nak membangunkan produk dan pasaran baru. Kemudian menjelaskan penggunaan teknologi maklumat, menerangkan hubungan dan interaksi bahagian fungsian yang lain, menjelaskan interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsian dan perkaitan antara satu sama lain dalam dua perniagaan yang berlainan. Okey, ini yang keseluruhan bab. Tetapi hari ini kita nak tengok bahagian-bahagian fungsi tersebut. Okey, bahagian-bahagian dia adalah, bahagian fungsi merupakan sebahagian. Okey, ini kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan bahagian fungsian. Okey, bahagian fungsian merupakan sebahagian atau rantaian dalam sebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus dan spesifik. Okey, contohnya kamu dekat dalam kelas kamu. Okey, kemudian setiap seorang ada fungsi-fungsi tertentu. Okey, so bila meja ada fungsi meja, apa meja. Okey, bila kerusi adalah fungsi kerusi. Kan? Okey, fungsi manusia pula apa dia? Manusia kamulah. Kamu murid dekat dalam tu. Ada guru pula. Apa fungsi guru? Nampak tak fungsi-fungsi tu? Dapat kaitkan tak dengan organisasi? Sebab organisasi perniagaan, dalam kelas pun ada organisasi kelas. Jadi kamu boleh nampak tu perkaitan kat situ. Okey. Kemudian bahagian fungsian melibatkan pelbagai peringkat pengurusan. Cikgu minta maaf sebab kamera cikgu kejap ada kejap tak ada ni. Sebab cikgu pakai eksternal. Alright. Okey, bahagian fungsian melibatkan pelbagai peringkat pengurusan seperti pentadbiran, pengurusan, sumber manusia, kewangan. Okey. Teknologi maklumat dan komunikasi ICT, penyelidikan dan pembangunan R&D, pembelian, pengeluaran, bahagian pemasaran, pengagihan, perkhidmatan dan jualan. Okey. Semua aktiviti perniagaan yang dijalankan perlu mempunyai fungsi-fungsi tertentu untuk memastikan perniagaan tersebut berjalan dengan lancar. Okey, kalau kita dah sediakan satu fungsi tu, mestilah kita nak tahu sama ada dia boleh berjalan dengan baik ataupun tidak. Kalau tak boleh berjalan dengan baik, macam mana kita nak mencapai objektif dengan tujuan perniagaan? Jadi, benda ni penting. Fungsi-fungsi ni memang penting. Dan dalam organisasi yang besar, pekerja diletakkan mengikut kepakaran yang berbeza. Okey. Contohnya dalam organisasi sekolah, kita ada pengetua tak? Kita ada pengetua tak? Ada. Ada. Okey. Jadi, kalau dalam perniagaan, pengetua tu ibaratnya sama dengan bos lah, CEO perniagaan. Okey, jadi bawah CEO ada apa lagi? CEO
Chief Executive Officer ataupun pengarah urusan syarikat kan. Okey, bawah dia ada apa lagi? Ada Head of Department. Bawah pengetua ada penolong kanan. Okey, so siapa penolong kanan? Encik Irwan kan? Lagi siapa? Puan Norani yang pengetua baru. Okey, bawah penolong kanan. Okey, kemudian Puan Nizam. Puan Nizam kamu kenal kan? Kamu dah lama dengan Puan Nizam kan? Sebelum tu dia sekolah lasal, kemudian dia masuk semula sebagai penolong kanan co-curriculum. Okey, jadi kalau dalam organisasi syarikat pun ada bos pengharap urusan. Bawah tu ada head of department. So manager bawahan tu dia akan uruskan. Okey, seorang uruskan bahagian kewangan, seorang uruskan bahagian sumber manusia, seorang bahagian teknologi maklumat, seorang bahagian R&D. R&D ni tahu apa? Research and development. So seorang ni dia buat penyelidikan. Selidik. Okey, contohnya barang kosmetik. Alah, kat sini tak ada perempuan pula kan. Nak cerita pasal kosmetik macam kamu tak berapa nak minat kan. Okey, contohnya apa? Research tentang apa? Kalau bos ni dia suka apa? Bos ada ke pakai kosmetik ni? Skincare lah kot kan, pencuci muka ke apa kan. So kamu, okay, contohnya pencuci muka. Nivea ke apa? Apa yang cuci muka? Okay, Biore ke apa kan. Okay, so buat research. Okay. Ada yang mula-mula keluar macam weh biasa je, foam biasa. Lepas tu, okay, kulit lelaki ni macam mana? Macam ada kasar sikit kan. So macam perlukan lebihan ada apa biji-biji ke apa kan. Dia punya tu kan untuk scrub. So bagi macam nak bagi bersih lagi muka tu kan. Lagi-lagi dah tingkatan 4 ni mungkin waktu tingkatan 3 tu jerawat dah mula naik. Lepas tu tingkatan 4 bekas-bekas jerawat ke ataupun jerawat baru time ni nak keluar ke. Ada? Ada tak? Macam tu. Okey. Jadi bahagian research tu dia akan buat. Lepas tu ada pula yang keluar yang jenis charcoal, yang warna hitam tu kan. Charcoal ataupun mud. So untuk bagi kamu punya muka tu lagi kan kulit lelaki ni lebih senang dapat kotoran sebab lelaki ni lebih lasak, lebih terdedah dengan main-main, kalau main bola ke apa ke kan. Tu semua diorang buat research. Ada bahagian-bahagian dia, manager yang tertentu. Kemudian ada manager pembelian, ada pengeluaran, ada bahagian-bahagian tertentu. Inilah cikgu kata, okay, fungsi ni lain. Fungsi ICT buat apa pula? So ICT dia akan storekan maklumat, simpan maklumat. Okey, lepas simpan maklumat mungkin ICT ni juga dia akan cari maklumat database daripada syarikat yang kita boleh kerjasama dengan luar negara ataupun dalam negeri. Siapa nak pasarkan kat mana? Itu. Alright? Boleh? Okey, jadi semua aktiviti perniagaan yang dijalankan perlu mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Okey. Struktur organisasi. Dalam sebuah perniagaan yang dijalankan, terdapat struktur organisasi perniagaan. Struktur organisasi perniagaan merupakan susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian yang terdapat dalam sebuah organisasi perniagaan untuk mencapai visi, misi dan objektif VMO. Perniagaan yang telah ditetapkan. Okey. Tujuan struktur organisasi ini dibahagikan mengikut bahagian fungsian supaya setiap anggota dalam bahagian fungsian itu mengetahui dengan jelas tentang tanggungjawab, kedudukan dan spesifikasi tugas. Okey, dalam setiap bahagian fungsian ini akan diketuai oleh seorang pengurus. Nampak? Okey, bila pergi dekat tadi, pengetua, dah ada penolong kanan. Kemudian ada guru kanan mata pelajaran. Guru kanan mata pelajaran siapa? Encik Naga, Cik Asmuni, Puan Nur Hayati. Dan termasuk cikgu. Cikgu Puan Nur Sheila. So guru kanan mata pelajaran. So dalam guru kanan mata pelajaran tu ada bawah tu ada guru-guru lain. So guru sejarah. So guru apa? Geografi. Lagi apa? Guru pendidikan seni visual. Mereka semua tu dipantau atau diketuai oleh guru kanan mata pelajaran ini. Sama juga dalam kelas. So ada ketua kelas. Bawah ketua kelas ada siapa lagi? Penolong. Bawah penolong ada siapa? Bawah penolong ada apa? Setiausaha. Ada?
Lepas tu ada bendahari kutip duit. So fungsi bendahari kutip duit. Fungsi setiausaha buat apa? Biasanya setiausaha buat apa? Biasa setiausaha pun tak function kan. Okey. Jadi ada ketua kebersihan, jaga kebersihan. Ada ketua keceriaan. Lagi ada apa? Ada fungsi, ada organisasi, ada ketua dan ada AJK atau biro-biro tu. Dalam setiap bahagian terdapat carta organisasi yang berfungsi menunjukkan struktur organisasi yang wujud. Carta organisasi merujuk kepada struktur organisasi yang dipamerkan dalam bentuk hierarki. Hierarki ni apa? Apa maksud hierarki? Hierarki. Hierarki ni macam ni bentuk dia. Dia ada atas, lepas tu bawah-bawah dia siapa. So dalam perniagaan ada ketua eksekutif yang cikgu sebut tadi macam pengarah urusan, sama je. Ketua eksekutif, pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran, pengurus kewangan. So pengurus pemasaran, so dia kena menyelia bahagian jualan. Kemudian pengeluaran kena menyelia bahagian kilang sebab kilang ni lah dia keluarkan barang, keluar produk, bagaimana capai spesifikasi ke tidak, masukkan barang dalam kotak tu elok ke tidak. So bahagian kilang bagaimana nak keluarkan produk. Okey, so pengurus kewangan penyelia akaun lah, tengok ada untung ke tak. Okey, bulan ni nak keluarkan berapa produk. Okey, berapa banyak pencuci muka? 10,000? Okey, cukup tak? Okey, 10,000 untuk setahun, cukup tak? Okey. Carta organisasi menggambarkan beberapa aspek penting yang berikut. Pembahagian kerja. Ada aspek penting. Aspek penting ya. Nak buat carta tu, kita ada aspek penting tu. Okey, pertama pembahagian kerja. Pembahagian kerja ialah pengagihan tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan dalam perniagaan. Pengagihan tugas adalah berdasarkan tahap jawatan yang dipegang. Contohnya bahagian pengurusan dalam perniagaan bertanggungjawab untuk membuat perancangan dan pengawalan, manakala bahagian operasi pula bertanggungjawab melaksanakan tugas yang telah dirancang. Okey. So pengurusan tu dia kena merancang. Sama juga dengan pengurusan sekolah. Bila pengurusan pentadbiran sekolah, pengetua kerjanya adalah untuk merancang. Okey, penekanan kurikulum. Okey, merancang nak buat apa? Program teknik menjawab contoh. Okey, lagi program apa? Program, okey, kalau KOKO. Penekanan kurikulum. So, contohnya apa? Merancang. Merancang program kemah, perkemahan. Okey, so tak ada perkemahan, buat apa? Pertandingan. Okey, merancang pertandingan e-sports. Okey, sekarang semua suka main game kan? Terkecuali tak dengan Boys La Salle ni? Main game ke tak kamu? Kamu semua main Main. game tak? Mesti main kan? Okey. Okey. Jadi, Koko dia merancang buat pertandingan e-sports. Okey. Jadi siapa yang kena membuat tu? So adalah cikgu-cikgu yang bahagian Koko. Okey. So dia akan menjalankanlah perancangan tersebut. Okey. Sama juga dengan perniagaan. So bos-bos, pengarah urusan, eksekutif tadi, ketua eksekutif dia akan rancang nak buat apa. So yang menjalankannya adalah pengurus-pengurus ni dengan orang bawahan. Pengurus dia akan suruhlah orang bawahan pula. Okey. B. Hubungan antara ketua dengan pekerja. Hubungan antara ketua dengan pekerja menunjukkan bahawa ketua mempunyai kuasa mengarah. Nampak? Kuasa mengarah. Siapa kat sini ayah dia? Kerja sebagai ketua syarikat ke? Sebab cikgu dengar kalau sekolah Lasal ni ibu bapa memang elit-elit. Okey. So mungkin ada antara kamu, sebab cikgu pun belum kenal kamu kan. Ada yang mak ayah dia ada syarikat sendiri. So dia adalah ketua. Ketua dalam syarikat. So ketua dalam syarikat ada kuasa mengarah kepada pekerja di bawahnya. Nama pun ketua kan. Jadi mengarah.
Tapi mengarah tu dengan cara macam mana? Macam mana kita nak bagi pekerja kita stay dengan kita? Contoh kamu seorang ketua syarikat. Okey, bagaimana kamu nak bagi orang bawahan tu sayang kamu? Bagaimana kamu nak bagi orang bawahan kamu tu setia dengan kamu? Mesti ada taktik dia, ada strategi dia kan. So kena jaga hubungan kita dengan orang bawahan. Okey, pekerja pula perlu melaksanakan tugas yang telah diarahkan dan melaporkan kepada ketua. Kalau zaman dulu-dulu, memang tidak mengamalkan hubungan yang baik sangatlah, yang rapat tak ada. Dia tahu arah aja, arah okey kerja, 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 kerja. Okey, so dah habis kerja, so kena report. So hubungan tu dia terbatas kat situ. Okey, tapi sekarang bila kita dah mula belajar bagaimana organizational behaviour, so kita dah tahu dalam organisasi ni ada behaviour dia. So kita kena ambil tahu juga kebajikan orang bawahan. Sebab tu benda tu boleh jadi loyal. Pekerja akan loyal dengan kita. Sama juga macam mak ayah kamu, kenapa mereka tak nak pindah kerja lain? Mereka ada dia punya alasan sebab apa tak nak pindah kat tempat kerja lain. Pertama mungkin faktor dah sayang company tu, ataupun mungkin faktor jarak, dekat dengan rumah ke, ataupun ada mak bapak yang kerja jauh. Tetapi sebab company tu bagus, dia bagi gaji yang tinggi, lepas tu dia jaga kebajikan. Kalau masuk hospital tak payah bayar, masuk hospital mahal tak payah bayar. Itu boleh jadi faktor kepada kesetiaan pekerja. Okey, jenis tugas. Jenis tugas yang dijalankan oleh pekerja adalah berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh ketua. Tugas dan tanggungjawab yang dijalankan juga bergantung pada jawatan. Okey, jawatan yang lebih tinggi, jadi jawatan tu dia kuranglah tugas untuk buat-buat, untuk melaksanakan. Jadi tugasnya lebih kepada merancang, tetapi ada juga kena laksanakan juga. Okey, hierarki pengurusan. Tahap pengurusan mempunyai 3 peringkat, iaitu pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Pengurusan atasan sesebuah perniagaan akan bertanggungjawab pada keseluruhan organisasi. Pengurusan pertengahan bertanggungjawab pada bahagian masing-masing dan pengurusan bawahan bertanggungjawab pada unit masing-masing. Okey. Hierarki itulah tadi ketua, bawah ketua ada pengarah bahagian urusan, pengarah bahagian pengeluaran, pemasaran. Bawah tu mungkin ada lagi ketua-ketua masing-masing. Kalau organisasi tu besar, kalau kecil cukup je lah hierarki yang 1 dengan 2 tadi, level dia. 4.2, tujuan setiap bahagian fungsian. Tujuan bahagian fungsian adalah untuk memastikan semua aktiviti perniagaan dapat dilakukan dengan pantas dan efisien. Tambahan pula, setiap bahagian membantu untuk mencapai visi, misi dan objektif yang diingini. Tujuan bahagian fungsian ditunjukkan dalam rajak 4.2. Apa tujuan dia? Fungsi-fungsian ni untuk apa tujuan dia? Kenapa? Kenapa kena ada bahagian fungsian ni? Pertama, penumpuan pada bidang tugas yang diberikan sahaja. Penghususan tugasan atau kerja. Kalau kamu ada tapi mungkin kamu tak ada pengalaman kot. Tapi kamu mungkin ada tengok kalau orang kerja-kerja kilang, dia seorang tu dia akan bahagian kalau kilang buat cuba bagi contoh kilang kereta. Mula-mula apa? Kalau kilang kereta. Mungkin dia bahagian kereta tu je, pintu. So ada satu area tu dia pintu je. Satu area tu tayar je. So dia akan semak tayar. Lepas tu satu area bahagian enjin. Lagi apa? Dah tidur ke apa ni? Takkan tengah hari tidur ni? Kereta, bahagian-bahagian kereta, apa lagi yang penting? Satu kerusi, rangka kerusi.
Lepas tu nanti ada next station. Okey, bahagian bumbung. Okey, bagus Faris. Faris Pintu. je. Apa dia? Pintu. Pintu dah sebut tadi. Oh, ya Okey. ke? Okey, lagi apa? Bahagian, tadi rangka kerusi. Okey, bahagian yang balutan kerusi. Sama ada leather ataupun fabric. So dia ada unit-unit tertentu. Dia ada part-part dia kan. Okey, so pengkhususan. Maksudnya kalau orang tu dah kerja bahagian pintu, dia takkan pergi dah bahagian tayar. Sebab kepakaran dia berbeza. Pengkhususan kerja dia berbeza. Okey, nampak? Okey, melainkan mungkin kalau dia dah naik jadi supervisor ke apa, mungkin dia kena cek bahagian tu. Ataupun 1 tahun, 2 tahun di bahagian pintu, 2 tahun lagi di bahagian tayar. Untuk membolehkan dia naik jadi sebagai supervisor. Ini kalau kelayakan yang SPM je ya. Tapi kalau kelayakan bahagian diploma ataupun degree, ijazah, lainlah. Dia takkanlah melalui benda-benda yang daripada bawah tu. Sebab tu kena belajar Kena belajar bersungguh-sungguh supaya kamu tak bermula daripada bawah. Sebab ambil masa lah bila nak naik tu. Kan? Okey. Berbanding dengan rakan-rakan kamu, kalau yang dah ada degree dengan ijazah tu, dia dah boleh terus naik memohon jawatan sebagai eksekutif. Okey. Okey, yang kedua. Jelas pengkhususan kerja tadi? Kalau kilang kan? Okey, buat ni. Okey. So, kedua, dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan. Maksudnya, kalau dia dah setahun, buat pasal pintu je. Jadi kalau pintu kemik sikit pun dia akan nampak. Kalau dia ada silap sikit pun dia akan nampak. So, dia dah mahir dah bahagian pintu tu. Okey. Skru apa yang tertinggal kan? Ada benda yang ni tak kena. Macam mana pintu tu kan ada bahagian tingkap lagi, bahagian pusing-pusing lagi lepas sekarang mana ada pusing-pusing kan? Okey, sekarang yang picit-picit boleh naik ketak tingkap tu kan? Okey, so dia dah mahir dah benda-benda tu. Kemudian mudah melatih pekerja baru kerana bidang pengkhususan sama. Okey, dalam masa 2 tahun tu takkan tak ada pekerja baru kan? Okey. So dia dah kerja kat situ 2-3 tahun. Ada pekerja baru. So pekerja baru dalam unit dia tu dia boleh train, dia boleh latih pekerja baru tu untuk pengkhususan yang sama. So orang baru masuk, seorang masuk dekat unit pintu. So buatlah pintu. Lepas tu nanti seorang lagi masuk, pekerja baru. Masuk pula bahagian bumbung. So buat bumbung je. Okey. So yang terakhir adalah dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujudnya sistem perkongsian sumber. Okey. Mengurangkan kos. Betul tak kurangkan kos? Sebabnya orang tu kita tak payah dah cari kemahiran benda lain dah. Sebabnya orang tu adalah orang yang sama je yang pasangkan. So dia dah mahir dah. Dah kurangkan kos lah kat situ. Tak perlu nak panggil upah orang lain untuk bagi training. Okey. Bahagian fungsian pentadbiran. Pentadbiran merujuk pada pelaksanaan sesuatu tugas yang telah ditetapkan ke arah mencapai suatu visi, misi dan objektif dalam perniagaan. Okey, tujuan bahagian fungsian pentadbiran. Tujuan bahagian fungsian ini adalah untuk menjalankan proses sokongan supaya semua aktiviti dalam perniagaan berjalan dengan lancar. Okey. Dia nak proses sokongan, maksudnya support system. Kita nak ada bahagian fungsian tersebut, okey, pengarah-pengarah bahagian pemasaran, pengarah bahagian IT, pengarah bahagian pengeluaran. So kita nak support daripada mereka sebab apa? Sebab kita adalah yang ketua, bos yang menjalankan perniagaan tersebut. So kita nak ada support system, proses sokongan supaya aktiviti tu berjalan dengan lancar. Kalau dia tengok, okey, bahagian ni tak lancar, bahagian pemasaran tak lancar, ada banyak sangat kekurangan ataupun banyak sangat kekurangan ataupun kesalahan. Dia buat salah kan.
Jadi mesti ada tak kena kan? So semak, adakah benda tu datang daripada pekerja bawahan ataupun manager sendiri yang buat silap dalam memberi arahan. So kalau manager buat silap, bolehlah terminate, carilah manager yang baru. Senang je cerita. Okey. So B, peranan bahagian fungsian pentadbiran. Bahagian fungsian pentadbiran berperanan menjalankan urusan dalaman organisasi perniagaan seperti mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Okey. Okey. Selain itu, bahagian fungsian pentadbiran juga berperanan dalam menyediakan dokumen syarikat dan menguruskan program seperti mesyuarat. Okey, pentadbiran tadi cikgu sebut urus, kena urus, lepas tu simpan terima rekod. Apa yang maksudkan dengan simpan terima rekod? Contohnya kita order barang, stok. Okey, contohnya kalau kita nak buat kereta tu kan, kita mesti order besi-besi dia, order aluminiumnya ke apa benda kan. Okey, so kenalah catat. Takkan tak catat? Kalau tak catat macam mana kita nak dapatkan okey berapa banyak kereta kita boleh hasilkan dalam satu masa. Okey. Dokumen syarikat. Okey, dan mesyuarat. Mesyuarat pentinglah untuk kita postmortem atau kita jalankan penambahbaikan. Okey, minggu ni apa kesalahan? So nak buat tambah baik macam mana? Okey, penting wujudnya mesyuarat tu. Bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia melibatkan aktiviti perancangan sumber manusia, perekrutan dan pemilihan temuduga, penilaian, prestasi dan kebajikan pekerja dalam organisasi. Cikgu habis sampai pukul apa ni? Kelas? Kelas. Cikgu habis sampai pukul berapa? 12.50. Oh, 12.50. Oh, ya ke 12.50? Alright, lama lagi. Okey. Okey, bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Okey, tadi pentadbiran. Sekarang sumber manusia. Sumber manusia ni macam mana? Sumber manusia. Sumber manusia, kelas. Apa dengan kata lainnya sumber manusia ni? Sumber manusia. Apa? Cepat. Pekerja lah sumber manusia tu. Sumber-sumber manusia. Okey. So, macam mana kita nak uruskan sumber manusia? Bagaimana kita nak uruskan pekerja kita? Bagaimana kita nak uruskan? Bagaimana kita nak memilih manager? Bagaimana kita nak memilih pekerja? Pekerja pun kita kena pilih juga. Bukan sebarangan pekerja. Kalau dia ada rekod jenayah, boleh ke kita pilih yang ada rekod jenayah? Mungkin bila ada rekod jenayah, dia ada pula rekod daripada penjara ke apa ke, okey menyatakan okey dia dah berkelakuan baik, dia dah insaf ke apa semua. Tu benda-benda tu penting. Jadi pengurusan sumber manusia ni melibatkan aktiviti perancangan sumber manusia, perekrutan. Perekrutan ni kita nak rekrut, bagaimana kita nak ambil dan kita nak pilih okey dalam sesi temuduga. So kena ada temuduga. Kemudian pemilihan prestasi dan kebajikan pekerja dalam organisasi. Sumber manusia bagi sesuatu perniagaan ialah pekerjanya. Jika pekerja dilatih dengan baik dan komited terhadap tujuan perniagaan, organisasi tersebut lebih mudah untuk berjaya. Betul kalau dia komited. Contoh kalau kamu bekerja nanti. Okey. So kalau mereka latih kamu dengan baik, okey tunjuk kerja tu dengan cara yang baik semua, lepas tu kamu committed, mungkin kamu akan dinaikkan jawatan. Okey. Tujuan bahagian fungsian pengurusan sumber manusia.
Tujuan bahagian pengurusan sumber manusia adalah untuk membantu perniagaan supaya berjalan lancar serta mempunyai staf yang berpengalaman. Kenapa kita nak ada sumber manusia ni? Apa yang pentingnya kita nak wujudkan sumber manusia? Pengurusan, kita nak uruskan manusia. Kita bekerja, kita kerja dengan binatang ke? Haiwan-haiwan ke? Kita kerja dengan kucing ke, arnab ke? Tak kan? Kita bekerja dengan manusia. So bagaimana kita nak uruskan manusia-manusia tersebut? Okey, jadi untuk supaya berjalan lancar, kita kena ada staf yang berpengalaman. Selain itu, bahagian ini juga bertujuan untuk memastikan organisasi mempunyai keperluan sumber manusia yang mencukupi mengikut bidang kepakaran yang diperlukan dalam organisasi. Contohnya, kilang buat kereta. Kalau bahagian pengurusan, bahagian atasan. So, kalau bahagian pekerja bawah-bawahan tu, dia mungkin nak juga ataupun pekerja bahagian pertengahan. Dia nak ada juga bahagian yang boleh buat pembuatan kereta. Diploma apa? Diploma automobil. Contohnya kan. Bila dah ada diploma automobil, mungkin bahagiannya lebih tinggi sedikit kepakarannya dalam organisasi tersebut. Dan pada masa yang sama, bahagian ini juga adalah untuk membangunkan sumber manusia bagi memastikan organisasi kekal berdaya saing dan kemahiran pekerja dapat ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan yang berlaku di dalam dan luar organisasi. So kita nak kekal berdaya saing lah. Contohnya macam kereta Proton kita. Kalau Proton kita pasarkan ke mana? Siapa tahu? Ada tak dipasarkan ke mana-mana? Kita ada pasarkan di Indonesia. Kita juga ada pasarkan di mana? Singapura ada. Brunei. Brunei pun ada. So kita nak kekal berdaya saing. Dan kemahiran pekerja dapat ditingkatkan seiring dengan teknologi dan perubahan. Selain itu, bahagian ini juga bertujuan untuk memastikan tenaga kerja kekal dalam organisasi. Sistem pembayaran upah yang sistematik. Contohnya bayar gaji. Bayar gaji. So bayar gaji ikut bulan. So setiap contoh kalau kilang mungkin dia ada buat 2 kali payment. Tengah bulan dengan akhir bulan. So ada setengah tu dia dapat sekali lamsam 1 bulan. Contoh gaji 3,000. So dia jadi syarikat yang bagus dia takkan lambat daripada bayar gaji pekerja. So kalau ada 30 hari bulan, so ngam-ngam 30 hari bulan dapat gaji. Lagi apa? Kalau dia syarikat itu bermasalah dalam pembayaran upah, maksudnya dia ada something wrong lah dekat dia punya syarikat tu, management tak betul ke ataupun syarikat tidak mempunyai modal pusing balik nak bayar pekerja ke, lagi-lagi pandemik ni. Contohnya macam kedai jual baju tak boleh buka hari tu kan. So mungkin ada masalah daripada segitu. Jadi mungkin boleh dia adalah konsen atau persetujuan bersama dengan pekerja, kita nak bagi upah tapi separuh sebab kedai tak mampu nak bayar upah. Contoh macam tu. Tetapi kalau syarikat yang tak ada masalah, dia akan bayar upah pekerja secara lancarlah, secara sistematik. Kemudian kompetitif dan menarik akan mendorong pekerja kekal dalam organisasi yang sama. Kompetitif ni macam mana? Contohnya syarikat kereta Toyota dengan syarikat kereta Proton. So dia dah tahap manager. Contoh manager boleh dapat 6,000 atau 7,000. Dekat Proton, contohnya dekat Proton dia dapat 5,000. Tetapi dia ada kawan dia mempunyai kelulusan yang sama, pengalaman yang sama, umur yang sama, semua sama kan.
tapi dia kerja kat Toyota. So Toyota offer dia 7,000. So nampak tak kat situ Proton dengan Toyota adakah kompetitif? So mungkin kalau dia untuk membolehkan dia stay, contoh orang tu bekerja dekat Proton tu dia stay, mungkin Proton kena bagi jumlah gaji yang sama macam level sama, sebab dia level yang sama, okay, dia mungkin boleh offer yang lebih. Contohnya kalau gaji dia kurang, dia dapat 5,000 tapi dia punya benefit ataupun kelebihan dia lebih daripada Toyota. Contoh Toyota bagi 7,000 tapi Toyota tak sediakan perkhidmatan hospital kalau sakit ataupun perkhidmatan pergi klinik, dia tak cover. Lepas tu banyak lagi kebajikan lain dia tak ada, tapi Proton bagi lebih. Kebajikan insurans dia bagi dekat bukan setakat kepada pekerja tetapi dia bagi juga kepada dia bagi juga kepada ahli keluarga dia. Itu kelebihan tu, benefit tu. Jadi tak apalah kalau 5,000 sikit pun tapi kelebihan dia banyak. Lepas tu dia tak payah dia nak pergi kerja, dia tak payah bayar minyak. Contoh kan, dia tak payah bayar minyak kereta kan. Proton tanggung. Tu pun dah menarik dah tu. Lepas tu tiap-tiap bulan boleh pergi bercuti contohnya kan. So benda-benda tu itu boleh dikatakan kompetitif dengan Toyota. Even though Toyota bayar lebih 7,000 tapi dia tak dapat manfaat apa-apa daripada Toyota, tapi Proton bagi manfaat lebih-lebih tu. Itu dikira kompetitif. Nampak tak? Nampak tak? Faham tak? Cikgu ni cakap seorang-seorang je. Dengan tak nampak masing-masing tak buka kamera. Cikgu tak apalah, cikgu kamera cikgu ni rosak ni. Bukan rosak, dia punya USB ni. Okey. Dan mendorong pekerja kekal. Sebab itulah mungkin orang yang bekerja kat Proton tu dia kekal dalam Proton tu sebab dia boleh berikan sumbangan yang maksimum kepada peningkatan produktiviti organisasi. Lepas tu dia dapat kompetitif, pembayaran yang kompetitif. Okey, kemudian peranan bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Bahagian fungsian pengurusan sumber manusia memainkan peranan yang penting dalam membangunkan dan memacu pertumbuhan seperti sesebuah perniagaan. Terdapat 4 peranan yang dimainkan oleh bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Peranan pengurusan sumber manusia ditunjukkan dalam rajak 4.3 yang berikut. Okey, pengurusan sumber manusia. Okey, bawah dia ada perancangan sumber manusia, rancang. So benda ni adalah bagaimana nak rancang. Okey, dalam ni adalah mereka tugas dia adalah mengambil pekerja atau staf, proses bagaimana. Okey, kemudian membentuk polisi berkaitan dengan pembangunan kerjaya pekerja. Okey, kemudian membentuk sistem pertukaran, kenaikan pangkat, membentuk sistem tindakan berkaitan dengan disiplin. So dalam pekerja-pekerja ni mesti akan ada masalah. Selalu datang lewat, selalu tak hadir. Lepas tu selalu ambil cuti, kalau tak datang tak bagi tahu kan. Pentadbir pula ada manager tak bagi tahu. Semua tak nak report. So disiplin lah ni. So ada tindakan disiplin. Okey, latihan dan pembangunan, pelaksanaan program induksi. So dalam bahagian latihan dia buat latihan apa program yang boleh menaikkan dia punya pekerja-pekerja tu kan. Okey. Jadi menaikkan dari segi program latihan kemahiran untuk pekerja baru dan pekerja sedia ada. Kemudian pembangunan pekerja melibatkan proses meningkatkan keupayaan pekerja untuk menerima tanggungjawab dan tugas baru. Okey. Kemudian perkhidmatan pekerja dan kebajikan menyediakan kemudahan untuk pekerja semasa bertugas dalam organisasi seperti kemudahan pengangkutan, kemudahan rekreasi, kemudahan kaunseling dan kemudahan kantin. Yalah kalau nak makan luar kat kafe hari-hari mungkinlah mahal. Jadi ada beri kemudahan kantin lebih-lebih lagi
kilang, kenalah ada kemudahan kantin. Kemudian perhubungan industri, pekerja melalui kesatuan sekerja menyalurkan ketidakpuashatian mereka terhadap kemudahan yang diberikan oleh pihak majikan. Contoh, mesti ada tak puas hati. Contohnya, dah kerja lama tapi tak ada bonus. So mungkin diorang boleh suarakan, dan diorang tahu yang company tu memang menjana keuntungan setiap tahun. Jadi apa salahnya mereka menyuarakan ketidakpuashatian mereka ni terhadap majikan. Kata, kenapa kami tak boleh dapat bonus sedangkan manager semua bertambah kaya raya, tukar kereta. Tukar kereta yang kepada lebih mahal, semua manager tukar. Tapi kami tak dapat apa-apa pun. Kami yang bekerja tungku lumu juga kan. Okey, so boleh salurkan ketidakpuashatian ke pihak majikan. Kemudian membantu menyelesaikan sebarang pertikaian semasa proses perundingan sedang dijalankan. So mereka ni lah, pengurusan sumber manusia ni lah, unit pengurusan sumber manusia ni, dia akan menjadi orang tengah. Menjadi orang tengah untuk berunding. Dia tak memihak kepada sesiapa. Bahagian fungsi kewangan. Pengurusan kewangan merujuk kepada aktiviti merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek pembiayaan dan perbelanjaan dalam perniagaan. Segala aspek dan liability perlu diteruskan dengan cara terbaik bagi menjamin perniagaan tersebut kekal lestari. So ini adalah accountant. Accountantnya tugasnya adalah memeriksa bajet jabatan dan pendapatan terkini daripada jualan, menyediakan unjuran jualan tunai dan kepakaran menganalisa maklumat kewangan harian. Kemudian pegawai kewangan, tugas dia menyediakan laporan. Ni accountant. Accountant ni menyediakan laporan prestasi kewangan. Pegawai kewangan buat bajet, periksa bajet. Pegawai kredit membantu akauntan menyelia rekod-rekod kewangan dan urus semua bentuk hutang. Staf kewangan menyediakan penyata kewangan. Ni keluar masuk duit lah. Masuk daripada company mana, keluar daripada nak bayar kepada company apa. Tujuan bahagian pengurusan kewangan. Tujuan dia adalah untuk pastikan sumber kewangan yang terhad diagihkan dan dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan yang boleh menjana keuntungan dan meningkatkan produktiviti. Perlulah pengurusan kewangan yang bagus ni sebab sumber kewangan tu kita nak agih, kita nak belanjakan, kita nak agih untuk pekerja, kita nak agih untuk buat pembaikan ke, kita nak buat pembaikan macam mesin-mesin kalau dah rosak kan. So benda-benda ni lah perlu dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan yang boleh menjana keuntungan. So kalau nak perlukan mesin baru, so kalau beli mesin baru kita boleh jana keuntungan yang lebih dan boleh tingkatkan produktiviti. So why not kita beli mesin tersebut. Kemudian pengurusan kewangan juga memastikan hasil kewangan yang diperoleh bukan hanya dapat menampung segala perbelanjaan dalam meningkatkan perniagaan, malah dapat memperoleh keuntungan. Pada yang sama, pengurusan kewangan juga penting dalam memastikan sumber kewangan syarikat sentiasa berada dalam keadaan yang mencukupi. So supaya perniagaan tidak tergendala sebab kita nak uruskan perniagaan tu kena berjalan lancar je kan. Peranan pengurusan kewangan. Pengurus kewangan dia buat perancangan kewangan, kemudian agih sumber kewangan, kemudian kawal kewangan setiap bahagian. Kalau buat perancangan, kena buat apa? Objektif kewangan. Apa yang dia nak capai? Contoh dalam objektif kewangan dalam organisasi tersebut, syarikat tersebut, kita nak menjana untung 1 juta dalam tempoh 1 tahun. So ada objektif. Kenapa kita nak buat objektif kewangan tersebut? So dalam ni dia kena jelaskan. Kemudian mengagihkan sumber. Bajet kewangan yang diluruskan pihak pengurusan perlu diagihkan mengikut peruntukan kepada setiap bahagian. Contoh bahagian pemasaran, dia nak 100,000. Bahagian pengeluaran dia lebih lah kot. So dia nak 200,000. Bahagian penyelidikan, research and development, dia nak buat research, nak buat keluarkan produk baru. So dia nak juga peruntukan sebanyak 100,000. So pengagihan tu kena ikut masa dan jenis perbelanjaan. Sebab apa banyak ni. So kenalah buat kertas kerja semua.
Mengawal kewangan setiap bahagian. Kena pastikan perbelanjaan setiap bahagian tu berdasarkan bajet yang telah diluluskan. Tak boleh lebih. So kalau dia dah minta 100,000, so dia kena belah keluarkan ataupun dia kena hasilkan macam contoh pemasaran. So dia nak buat marketing. Marketing, okey, dia buat poster. Okey, poster tu banyak berapa banyak satu poster, berapa ringgit, berapa puluh ringgit. Lepas tu nak letak kat tiang mana? Okey, tiang dekat seluruh Kelang, tiang dekat seluruh Shah Alam. Macam Jekyll buat kan? Siapa pernah tengok banner-banner Jekyll, rajin tengok. So Jekyll tu dia peruntukan kos yang lebih kepada bahagian pemasaran. Okey, tapi sekarang banyak je pemasaran, tak payah pergi jauh-jauh kan, orang pun tak keluar kan, so boleh buat online je. Okey, setiap bahagian akan dipantau dalam aspek kewangan supaya masalah salah urus, kemudian mengelak berlakunya penipuan dan penyelewengan. Okey. So, cikgu rasa stop setakat ni je. Alright. Nanti kita sambung. Okey. Boleh Bahagian ICT 4.2.4. Cikgu pun tak tahu cikgu cakap banyak-banyak ni, kamu dengar ke atau tidak? Okey. So dengar ke tidak ni? Semua ni?